So Fahmi hari ini berkata juga, kes enactment syariah Muhyiddin sebar berita palsu. Wow. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kenyataan pengurusi PN berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan adalah tidak benar. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada dakwaan Muhyiddin bahawa susulan keputusan itu beberapa perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan. Dia kata, saya berduka cita di atas keputusan Mahkamah Tinggi yang mengisytiharkan. Saya percaya majoriti... Okey, berduka cita. Dia kata, Muhyiddin sebar berita palsu katanya. Alright. So, teringin nak baca dia punya kenyataan ni tuan-tuan. Kita cari sekejap. Apa cari? Facebook Tadi lupa pula nak cari bab tu. Okay. Right. Okay. Kita baca Saya berduka cita di atas keputusan mahkamah. Okay, saya besarkan sikit. Besar sangat. Right. Saya kata kat sini. Okey, saya baca. Saya berduka cita di atas keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang mengisytiharkan 16 seksyen sebagai tidak sah. Saya percaya majoriti umat Islam berduka cita. Dengan keputusan ini, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Okey. Saya highlight ni. Dengan keputusan ini, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Tuan-tuan, kalau kenyataan ini datang daripada seorang macai yang mungkin tak tahu undang-undang, bodoh undang-undang, tak pernah jadi Perdana Menteri, saya boleh terima lagi lah. Tapi apabila datang ni kenyataan ini daripada seorang bekas Perdana Menteri, daripada bekas seorang Perdana Menteri, bagi saya inilah satu kebodohan yang paling bodoh. Presiden bersatu, bekas Perdana Menteri, sekarang ini Presiden kepada Perikatan Nasional. Satu kenyataan paling banggang dan paling bodoh, tuan-tuan. Dia kata dibatalkan ini, maka mereka boleh melakukan sesuka hati. Tuan-tuan, saya nak tanya, dekat Kelantan sekarang ni ramai minum arak? Ramai buat maksiat Hebat orang Kelantan Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat sumbang mahram di Kelantan. Agak-agak lepas tak? Kalau tuan-tuan tak lepas, pergi saman Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan buat sumbang mahram di Kelantan, lepas tak daripada undang-undang? Kalau tak lepas daripada undang-undang, tuan-tuan saman Muhyiddin Yassin tau. Cuba tuan-tuan menawarkan perkhidmatan seks. Maksudnya, jadi pelacur dan sebagainya di Kelantan. Secara terbuka. Sebab menurut Muhyiddin Yassin, sekarang ni tak bersalah dah. Cuba tuan-tuan buat kat Kelantan, cuba. Macam-macam walaun, apa kata? Cuba buat dekat Kelantan. Kalau tuan-tuan ditangkap dan didapati bersalah, pergi saman Muhyiddin Yassin. Pergi saman Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, bodoh tu, kita tahu dia sebenarnya dia tahu benda ini tak betul. Dia tahu benda ini tidak betul. Dia tahu. Tetapi kenapa dia nak main juga benda ni? Itu saya kata. Kelebihan PAS dan juga Bersatu ni adalah mereka pandai menunggang isu. Dan dia gunakan isu itu, dia terbalikkan, dia tipu rakyat, dia make it half truth. Itu saya kata tadi. Kalau betul benda itu boleh dibuat di Kelantan, orang Kelantan tolong buat, dan kalau kena tangkap, tuan-tuan pergi saman Muhyiddin Yassin sebab dia kata boleh buat. Kita tahulah orang Kelantan bukan bodoh. Yang bodohnya Muhyiddin Yassin. Dan yang percaya pada Muhyiddin Yassin ni. Saya baca komen tadi, ramai juga yang percaya. Aduh. Sedih. Tapi nak sedih macam mana? Dah level dia orang macam tu, kita nak buat macam mana?
Okay, habislah cerita tentang ni Elin dan sebagainya itu. Baik. Habis dah kat situ. Saya ada satu cerita. Bismillah. Minum dulu. Baru-baru ini sebenarnya. Saya dah kata lama dah. Tapi saya kata lagi bahawa di peringkat akar umbi, di peringkat pimpinan, terdapat pertembungan di antara Bersatu dan Bersatu, geng Bersatu, di antara di bahagian Saitro, di antara Bersatu dan juga Atok, dan juga Pejuang, tapi geng-geng Atok, dan juga di antara Bersatu serta PAS. Malah di peringkat pimpinan mereka pun, di antara Bersatu dan juga Haji Hadi, Muhyiddin Yassin, Haji Hadi pun ada pertembungan. Di dalam pimpinan Bersatu itu sendiri ada pertembungan. Nak menunjukkan adanya pertembungan itu wujud, beberapa kali mereka mengeluarkan kenyataan, ia tak wujud. Kita dengar. Tiada kem dalam Bersatu, semua masalah dah okey, kata Peja. Tiada kem dalam Bersatu, tegas Ahmad Faizal Azumu. Seusul timbulnya dakwaan berlaku perpecahan dalam parti sehingga ada pemimpin utamanya dikatakan merisik jawatan dengan Perdana Menteri. Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu kata, sekiranya ada masalah berbangkit, ia diselesaikan dengan baik. Mesyuarat pembinaan Bersatu hari ini berjalan lancar dan tiada masalah, diselesaikan dengan baik. Kami akan adakan pemukiman dan saya yakin usaha berjuang untuk rakyat akan menjadi perkara utama. Dia timbul isu ni apabila ada ura-ura mengatakan Hamzah Zainuddin minta jawatan dengan Anwar Ibrahim. Hamzah Zainuddin hari itu mengatakan, saya tak jumpa pun dengan Anwar Ibrahim. Saya tak ada jumpa pun dengan beliau. Kan dia kata. So disebabkan itu, tak adalah saya minta jawatan dengan Anwar Ibrahim, dia kata. Tetapi cerita itu memang disebarkan. Saya tak kata dia berlaku. Memang disebarkan. Kenapa tuan-tuan? Salah satu sebabnya adalah sekarang ini Bersatu menghadapi masalah dana. Jadi kita cerita pasal Cikgu Bat. Pimpinan pun tak nak bagi duit dekat dia dah. PAS Kelantan perlu akui kelemahan. Bukan kelirukan rakyat, kata Mujahid. PAS harus akur keputusan mahkamah membatalkan 16 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah melambangkan kelemahan Dewan Undangan Negeri kerana meluluskan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Dalam kenyataan Timbalan Presiden Amanah Muhammad Mujahid Surau berkata, PAS bukan sahaja tidak mengakui kelemahan pentadbirannya, menggubal undang-undang jenayah syariah di Kelantan, malah mengelirukan rakyat dengan dakwaan Mahkamah Syariah dicabar. Rakyat Kelantan perlu persoalkan, siapa ahli Dewan Undangan yang meluluskan EKJS ini? Dan siapa Speaker Dewan Kelantan yang mengendalikan sidang DUN ketika itu? Dan siapa penasihat undang-undang yang dirujuk waktu itu? Secara moral perundangannya, pembatalan 16 peruntukan oleh Mahkamah Persekutuan adalah kegagalan fungsi adun dan speaker, sekaligus mencalarkan imej DUN dari segi ia tidak menghormati bidang kuasa yang diperuntukkan perlembagaan kepadanya. Tuan-tuan, dalam masa yang sama juga, betul, itu ketidakkompetensi apa orang kata, Dewan Undangan Negeri Kelantan dalam menggubal undang-undang. Tapi saya teringat dulu, saya pernah berborak dengan Ustaz Wan Ji. Saya baru teringat. Okey, Ustaz Wan Ji ni adalah bekas Dewan Ulama Muda PAS Selangor. Dia pernah jadi duduk di dalam Dewan Ulama Muda PAS Selangor dan dia pernah menulis satu makalah, satu tulisan mengkritik Undang-Undang Jenayah Syariah PAS Kelantan. Banyak benda yang dia tak setuju di dalam itu dan dia mengatakan sama ada dia bercanggah dengan kaedah Islam ataupun tak apa orang kata tidak praktikal. Malah pernah beliau dikutuk, dikeji oleh pimpinan PAS sendiri. Saya ingat saya ada satu posting pada tahun 2013 kalau tak silap saya. Daripada pimpinan PAS yang menghina Ustaz Wan Ji berkenaan dengan perkara ini. So Ustaz Wan Ji sendiri pernah mengkritik. Salah satunya kalau tak silap saya berkenaan dengan rogol. Berkenaan dengan rogol. Tapi yang tu saya tak boleh nak verify. Nanti insyaAllah beliau keluar nanti, saya akan interview beliau. Kalau beliau keluar nanti, insyaAllah saya akan interview beliau. Tetapi itulah dia ketidakmampuan bidang kuasa, apa orang kata, orang PAS ni dalam mentadbir kan. Kalau mentadbir pun dia tak boleh tuan-tuan. Macam mana agaknya nak jadi kerajaan persekutuan macam ni kan. Benda yang basic macam ni pun tak tahu. Siapalah penasihat undang-undang kau.